من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas, ya. Di mana pada bulan yang lalu ataupun bulan-bulan yang sebelum itu kita dah masuk tentang perihal seseorang Muslim di luar rumah, ya. Di mana hari itu kita bincang bila kita keluar rumah, kita bacalah doa ataupun zikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tidak mana itu. Kan. Itu salam hari tu kan? Bagi salam hari tu kan? Betul tak? Kita bincang itu pasal bagi salam kan? Betul lah. Kau tak ingat tak? Lah saya itu pasal bagi salam, dah berjabat tangan, ya. Baik. Jadi kita ulang sebentar lalu. Pertama, bila kita keluar daripada rumah, kita bacalah doa ataupun zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu nombor satu sekali. Ya. Bila kita nak keluar daripada rumah lah, ya. Of course lah, bila kita nak keluar untuk bekerja, mencari rezeki ataupun sesuatu hajat. Bahkan dulu-dulu kita bincang bila kita nak keluar ke masjid sebelum waktu subuh. Itu juga yang kita baca, ya. Di samping doa yang lain, kerana kita nak pergi ke masjid, ada doa yang khusus yang telah kita baca. Kita doa diajar oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas, ya. Tapi tu baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ya, dengan nama Allah aku berserah kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. It is a very simple doa ataupun zikir yang paling simple, ya. Budak-budak kecil pun boleh hafal. Bahkan doa itu telah diajar kepada anak-anak kita di sekolah rendah, ya. Darjah 4 dah diajar, ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Pendek, ya ustaz. Memang pendek-pendek, ya. Zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa baginda dalam hal-hal yang khusus ataupun spesifik event seumpama ini, memang doa dan zikir yang pendek-pendek. Takkan panjang kot, pendek aja, ya. Dan itulah zikir Rasulullah SAW dalam banyak hal. Adalah yang panjang. Dulu kita bincang masa Qiyamul Lail. Zikir semasa Qiyamul Lail agak panjang, ya. Pasal Qiyamul Lail waktu munajat. Zikir masa nak pergi ke masjid panjang sikit kan. Minta cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, panjang sikit lah. Tak adalah panjang sangat. Samalah dengan doa Qiyamul Lail pun ataupun zikir Qiyamul Lail, tak adalah panjang sangat, tapi agak panjang berbanding yang lain. Tapi masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, masuk tandas, keluar tandas, naik kenderaan, nak makan, nak minum atau selepasnya atau seumpamanya, semua adalah zikir yang pendek-pendek, ya. Ia adalah permulaan kepada sesuatu perbuatan yang kita lakukan ataupun penutup. That's it, ya. Baik itu ia amat praktikal dan sesuai sekali dengan apa yang kita nak lakukan, ya. Jadi baca tu, ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kena amalkan. Kepada yang telah mengamalkan, kita kata bagus, kerana kita telah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala. Saya tak nak pahala ustaz, saya nak Allah saja. Kan nak pahala kan tak ikhlas pula. Siapa kata, ya. Kita nak pahala, of course, ya. Every amalan yang kita lakukan, kita nak balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala, syurga, apa-apa sahaja.
Dan of course lah, selain daripada balasan yang Allah Ta'ala bagi itu untuk kepentingan kita juga. Kerana Nabi sebutlah hadis itu, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik. Bila kata begitu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi jaminan kepada kita 3 benda. Kerana ada malaikat yang menyeru tak kala kita berkata berkenaan. Kita kata begitu, ada malaikat kata pada kita. Memang kita tak dengar, sebab ni benda gaib. Apa kata malaikat itu? Laqad kufita wa hudita wa wuqita fatanaha anhu syaitan. Malaikat berkata, kamu telah dicukupkan, kamu telah diberi petunjuk, dan kamu telah dipelihara, dan syaitan memberi laluan kepadamu. Mana itulah yang kita dapat bila kita baca zikir berkenaan. Kita dicukupkan, mungkin kita keluar untuk mencari rezeki, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada kita. Kalau kita keluar untuk suatu hajat, Allah Ta'ala akan sempurnakan hajat kita. Of course lah, kita kena usaha, tapi dari sudut tawakalnya kita kepada Allah, sebab tu kita kata bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan sebab kita bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala beri itu semua kepada kita. Dia cukupkan kita, dia beri petunjuk kepada kita, dan dia memelihara kita, wuqita, memelihara kita, terpelihara daripada hal-hal yang kita tidak inginkan, terpelihara daripada kemalangan, insya-Allah, terpelihara daripada segala musibah atau hal-hal yang buruk. Apalagi kita mahu bila kita keluar melainkan hal-hal itu. Kita nak dicukupkan, kita nak diberi petunjuk, dan kita nak dipelihara, dan kita telah mendapatinya. As simple as kita baca zikir itu. Dan ujung tu Nabi kata tanaha anhu syaitan, syaitan memberi jalan kepadanya. Mana syaitan tak ganggu kita. Apa maksudnya? Maksudnya kita tidak akan mudah-mudahan ditimpa dengan hal-hal yang jahat. Bukan syaitan tu saja jahat, orang pun jahat juga, tapi kejahatan ni bersumber daripada syaitan. Ingat, kerja syaitan ni rasuk orang saja. Kalau masuk hantu tu, ni kerja syaitan lah ni. Habis tu orang mencuri, orang pukul orang, orang mengata atau hina orang, itu bukan syaitan. Syaitan lah tu. Jadi kejahatan-kejahatan memang bersumber daripada syaitan. Dan bila Allah Ta'ala atau Nabi memberi jaminan seumpama ini, syaitan memberi jalan kepadanya, yakni mudah-mudahan dia tidak akan terlibat dengan kejahatan-kejahatan di atas muka dunia ini. Sebab semua kejahatan berpunca daripada syaitan. Dia tidak akan dizalimi, insya-Allah. Dia tidak akan ditipu, insya-Allah. Dia tidak akan dicuri hartanya, insya-Allah. Dia tidak akan macam-macam lah benda-benda jahat tu, sebab benda jahat ni semua daripada syaitan. Jadi baca yang tu, Kemudian dia naik kenderaan, bacalah doa, alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, sekurang-kurangnya. Tapi doa naik kenderaan dia panjang lagi. Mula-mula kita masuk kenderaan baca bismillah. Kemudian bila kita duduk saja kita baca alhamdulillah. Baru kita baca alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Patut senyum ataupun ketawa. Saya tak pernah dengar pun orang ajar macam tu. Dia pasal ajar tak habis. Hadis tu dikomplit macam tu. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu dia senyum atau ketawa, Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah daripada Ali bin Abi Talib dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian Rabi'ah tanya Ali, pasal apa engkau ketawa wahai Ali? Ya Amirul Mukminin, pasal apa? Mi ay syai'in dhahikta, pasal apa awak ketawa? Laqad fa'altu kama fa'ala Rasulullah. Aku buat macam Nabi buat. Aku tak tanya pun. Rabi'ah pergi tanya balik. sorry.
Dia tanya Ali, kenapa engkau ketawa? Ali kata, fa'ala Rasulullah kama fa'altu. Nabi buat macam aku buat, ataupun aku buat macam Nabi buat. Ya. Fasa'altuhu, aku tanya Nabi, kenapalah ya? Nabi pun jawab, innallaha ya'jab bi 'abdin yaqulu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Alima anna la yaghfiru ghairi. Ya. Jadi bila kita baca bismillah, alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dia complete set dia, ya, begini. Lepas tu baru senyum atau ketawa. Ya. Tapi kalau baca subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, tak payahlah senyum. Sebab senyum tu sebab hak ujung tu. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bila baca hak ujung tu baru boleh senyum. Sebab bila Ali tanya Rasulullah SAW kenapa senyum, Nabi kata Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang Allah Ta'ala ketawa kepada orang yang berkata faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunlah aku kerana tidak ada orang yang boleh mengampunkan melainkan kamu. Allah Ta'ala kata hamba-Ku tahu tidak ada orang yang boleh mengampunkan melainkan aku. Maka Allah Ta'ala suka. Ya'jabullah. Allah Ta'ala takjub ataupun terlalu suka. Ya. Itu dia complete set lah, ya. Kalau ingat semua lagi bagus. Bukan susah pun. Buka pintu bismillah. Tutup pintu, duduk atas kenderaan, alhamdulillah. Kalau naik kereta lah, ya. Kalau naik motor, mula-mula pegang steering motor, bismillah. Duduk punggung atas motor, alhamdulillah. Ya. Lepas tu baru baca subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 times. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 times. Lepas tu baru baca subhanaka inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhan, Maha suci Engkau, aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kerana tidak ada orang lain yang boleh mengampun aku melainkan Engkau. Lepas tu baru senyum atau ketawa. Ya, kerana Allah Ta'ala juga gembira bila kita berkata-kata yang demikian. Kita kata ujung tu lah. Bila kita mengakui tidak ada orang yang boleh mengampunkan dosa kita, Allah Ta'ala suka. Ya. Jadi sukanya kita simboliklah kepada sukanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. More importantly pasal Nabi buat begitu, kita pun buat begitu lah. Ya. Lepas tu berjalanlah. Kalau kita nak bermusafir, ada doa khas untuk musafir. Ya. Ada doa khas untuk musafir, which is a very good doa. Cukup baik sekali doa ni. Doa Rasulullah, tuan-tuan, dan zikir Rasulullah ni memang amat praktikal dengan keperluan kita. Ya. Ketika bermusafir, Nabi ajar satu doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sunan Abi Dawud, dan mungkin diriwayatkan juga dalam sunnah-sunnah yang lain. Ya. Agak panjang lah, tapi bagus untuk kita amalkan. Sebab tu kalau kita tak ingat, kita tak hafal, boleh beli buku zikir doa yang poket tu kan, atau yang kecil, kita baca every time kita nak travel. Memang bagus doanya. Ya. Di mana kata Ibnu Umar, bila Nabi nak bermusafir, kabbaras salasan, Nabi akan takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kalau tuan-tuan belajar zikir Nawawi, Al-Askar, apa-apa buku yang ada dalam market lah, ya. Doa bermusafir mesti ada. Kerana orang kita ni ataupun manusia, dia mesti bermusafir. Sebab itu dalam mana-mana buku adab mesti ada adabus safar, the ethics of travelling, confirm ada. Pasal manusia sentiasa bermusafir. Ya, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam manasikul hajj, itulah ketika menunaikan haji. Mesti. Ya. Bagi yang pergi haji lah. Dan sekira-kira itulah musafir kita yang paling jauh.
once in a life, sekali seumur hidup. Oh, saya pergi Mekah tuan-tuan, Ustaz, setahun 5 kali. Lagi bagus. Tapi nak cerita sekali seumur hidup, mesti orang tu musafir yang jauh, pergi haji kan. Jadi of course lah Islam akan ajar adab bermusafir. Sementara kalau kita musafir yang pendek, pergi KL, kira musafir dah tu. Tapi musafir yang pendek, safarun qasir, ya. Imam Syafi'i dia bagi dua. Musafir ni ada dua. Satu safarun tawil, safar yang jauh. Satu safarun qasir, musafir yang dekat, ya. Tak kisahlah SLS kita nak keluar jauh, kotak-kotak seumpama itu kita baca doa itu, ya. Takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita baca doa musafir. Allahumma inni nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Nanti ada lagi, bila kita nak keluar, kita baca doa kepada orang kita tinggalkan. Anak kita, isteri kita pun kita tinggalkan. Ada doa dia. Orang yang hantar orang musafir juga ada doanya. Ya. Kita hantar orang pergi musafir, azan. Allahu akbar. Baca doa hantar orang musafir. Bukan azan, ya. Tak ada dalam list adab bermusafir baca azan. Baca doa itu. Kalau kita tahu lah. Tak tahu kau Arab pun boleh baca buku Melayu, ya. Baik, balik pada yang tadi. Bila kita bermusafir, baca doa itu, ya. Doa yang diriwayatkan oleh Abi Dawud daripada Ibnu Umar. Kana Nabi idza kharaja safiran. Nabi SAW bila dia keluar bermusafir, maka dia akan buat begitu. Kabbara salasan, dia takbir 3 kali, kemudian dia baca doa. Doa untuk musafir lah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Wahai Tuhan, kami minta semasa kami bermusafir ni, kami tak buat melainkan perkara yang baik-baik, perkara yang membawa kepada takwa. Ya. Minta dengan Allah diri kita dulu. Jangan minta orang lain dulu, minta diri kita. Ya Allah, jadikanlah aku masa aku musafir ni, aku buat benda baik-baik saja. Ya. Wa minal amali ma tarda, biar aku buat benda yang engkau redha-redha saja. Ya. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza watwi anna bu'da. Baru minta, ya Allah, permudahkanlah pemusafiranku dan pendekkanlah perjalananku. Maksudnya biar kita cepat sampai. Biar tak ada apa-apa di tengah jalan. Pancit tayar kereta tak ada, kereta rosak tak ada, kita pun tak sakit. Macam tu. Tak nak benda-benda gangguan-gangguan seumpama itu. Sebab kepada siapa yang bermusafir, of course dia nak cepat sampai. Ya. Allahumma antas sahib fis safar wa khalifatu fil ahli wal mal. Wahai Tuhan, engkaulah teman ketika bermusafir. Kita musafir pun Allah musafir sekali kita? Tidak. Allah memelihara kita, ya, ketika kita bermusafir. Dan Allah Ta'ala juga memelihara ahli keluarga kita. Allahumma antas sahib fis safar al khalifatu fil ahli wal mal. Aku bermusafir, ya Allah, engkau menemaniku. Aku tinggal ke ahli keluargaku, engkau menjaga mereka. Kan makna doa tu kan kena dengan musafir. Ya. Lepas tu, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'amatil mahzar wa su'il munqalab fil ahli wal mal. Itu sajalah. Jadi kalau kita musafir, baca doa naik kenderaan tambah dengan doa musafir. Agak panjang tapi tak adalah panjang mana pun. 5 kataan, 5 ayat je, ya. Wahai Tuhan, aku berlindung daripada kesusahan ketika musafir. Aku berlindung daripada perkara-perkara yang buruk yang akan terhasil sama ada pada diriku, dan bila aku balik nanti, aku juga tak nak benda-benda buruk yang berlaku kepada keluargaku dan hartaku. Ia adalah satu complete set yang betul-betul menepati kemaslahatan kita untuk bermusafir. Ya. Sebab itu dia satu doa yang baik. Nampak? 5 doa je kan, pendek-pendek je, ya? Macam orang matilah. Kita bila dengar orang mati, Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin
wakhluhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. That's it. Nabi SAW bila mendengar seseorang itu mati atau bila sampai kepadanya berita kematian, Nabi akan doa 5 perkara. Pertama, minta ampun kepada yang mati. Ya, Allah maghfirlahu, ampunkanlah dia ya Allah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat darjatnya di sisimu. Ya, orang mati satu dia nak diampunkan dosa, jadi kita dah minta. Yang kedua, kita nak Allah Taala angkat darjatnya. Ya. Memang bila orang mati dia nak darjat dia angkat. Kat dunia mungkin kalau tak ada darjat tak apa, kedudukan. Mungkin kat dunia ni kan kedudukan kita adalah AJK surau, kedudukan juga tu, darjat juga tu. Orang lain dah lagi tinggi darjatnya, pengurusi surau tinggi lagi. Orang lain lagi tinggi lagi, ketua kampung. Darjat manusia tak sama kat dunia, kat akhirat pun sama juga. Jadi minta Allah Taala bagi darjat yang tinggi kepada dia. Kat dunia mungkin dia tak dapat darjat-darjat tinggi seumpama itu, tapi kat akhirat kita nak dia dapat. Kubur tu kita nak dia dapat ya. Wa khuluhu fi aqibihi fil ghabirin, gantikanlah dia kepada keluarga yang dia tinggalkan dengan orang yang lebih baik. Mungkin anak kematian bapanya, bagi dia dapat bapa yang lebih baik. Ialah perempuan bila mati suami, takkan tak kahwin sampai tua kot. Kahwin. Ha? Begitu kan suami bila kematian isteri, takkan dia nak membujang sampai mati kot, kahwin. Biar dia dapat isteri lebih baik daripada isterinya. Kalau dia suami, kalau dia isteri dapat suami lebih baik daripada suaminya. Kalau yang mati tu bapa, anak dia akan dapat bapa lebih baik daripada bapaknya. Doa the best, the best. Gantikanlah wahai Tuhan orang yang telah mati itu kepada keluarganya dengan orang yang lebih baik. Ha? Minta lagi sekali waghfir lahu wa lana ya rabbal alamin, ampunkan dia dan kami juga wahai Allah. Tadi minta ampun dia seorang, ini minta kita pun sekali nak pengampunan ini. Dan yang paling penting juga wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburnya wahai Allah. Orang mati apa yang dia nak melainkan diluahkan kuburnya. Kubur sempit kan tuan, kan lebar 3 kaki, dalam 6 kaki je. Kebiasaannya lah ya, mungkin dalam lagi, tapi itu adalah keluasan dalam kubur di mata kita. Tapi di sisi Allah esok dia belajar sesempit-sempitnya sehingga takhtalful adla', Nabi kata sampai rusuk pun belaga. Yang mana yang diazab tu lah. Tapi kalau dia hamba yang baik akan diluaskan hingga situ naziraan, 60 hasta, malah boleh lebih luas lagi. Kita minta ya Allah luahkanlah kuburnya, luahkanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fi, ujung sekali ya Allah cahayakanlah kuburnya. Pasal kubur gelap. Ada lampu dalam kubur? Tak ada. Luar kubur ada lampu, dalam kubur tak ada lampu. Melainkan orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi minta apa tu? Minta 5-6 benda ni betul-betul menepati kemaslahatan orang yang mati. Sebab itu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati dalam mana-mana doa Nabi bagi orang yang mati. Mungkin ada beberapa lafaz yang berbeza-beza. Itulah salah satu daripadanya, iaitu yang paling sahih, yang termuat dalam Sahih Muslim daripada isterinya Ummu Salamah, tak kala beliau kematian suaminya Abu Salamah. Ya. Nabi pun baca doa begitu, Ummu Salamah pun baca doa juga. Kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kau ajar doa tu suami dia Abu Salamah ni, Nabi ajar ke dia. Nabi kata Abu Salamah, kalau mu ditimpa musibah, mu baca doa ni, insya-Allah Allah Taala akan memberi pahala kepadamu dan Allah Taala akan ganti kamu musibah itu dengan benda yang lebih baik. Kau asal doa ni Nabi ajar pada suami dia Abu Salamah. Abu Salamah balik ajak isteri dia Ummu Salamah. Bila Abu Salamah mati, Ummu Salamah ingat, oh dulu Abu Salamah ada ajar aku doa ni. Now aku nak praktik. Dia pun baca doa tu. Akhirnya betul. Dia dapat suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ajar doa ni pada Abu Salamah? Rasulullah. Dia amal. Dapat betul. Ya. Kita hari ni tak ada baca tu ya. Kita baca apa? Al-Fatihah. Dia orang mati saja Al-Fatihah. Ya.
Tak adalah sunnah sebenarnya. Adalah fatwa yang mengharuskan, tapi dia tidak menepati kemaslahatan orang yang mati sama sekali. Jadi kalau kita tak reti dalam bahasa Arab pun tak apa, ikut Melayu. Minta diampunkan dosanya, minta ditinggikan darjatnya, minta digantikan dia dengan orang yang lebih baik, ampun dosanya dan dosa kita sekali, diluaskan kuburnya dan diberi cahaya kepadanya. Minta pada orang mati, siapa-siapa pun yang mati. Walaupun kita baca dalam bahasa Melayu, insya-Allah tidak ada apa-apa masalah sebab dia doa munajat. Dia munajat dia. Tapi sebaik-baiknya kita baca dalam bahasa Arab itu lebih baik. Tapi kalau baca Arab mu baca tak erti makna, bagi saya lebih baik dia baca dalam bahasa Melayu. Itu lebih baik. Kerana dia tahu apa yang dia baca. Ya. Kerana ni bukan doa dalam semayang. Kalau dalam semayang, of course lah tak boleh. Tapi kalau di luar semayang, tak tahu bahasa Arab, kita boleh baca bahasa Melayu. Tapi kalau tahu bahasa Arab, kita faham maksud dalam bahasa Melayu, itu the best. Kerana ia adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa baginda, dan of course lah bahasa syariah ni bahasa Arab. Bahasa syariah adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita dapat baca dalam bahasa Arab, itu lebih baik. Ya? Balik pada yang tadi, kita dah buat semua tu, kemudian isilah masa kita boleh bertasbih, kita boleh bertahmid, kita boleh bertakbir, isi masa dengan memuji Allah, ya. Dan jangan kita buat benda-benda yang tidak baik. Tak payahlah naik kereta nak buka lagu radio itu, radio ini dengan lagu tak apa-apa, terutama kita yang dah berusia. Kita dengarlah yang baik-baik saja, ya. Saya kalau sahabat saya naik kereta dengan saya, ustaz, bisu je kereta ustaz ni. Ya. Pasal radio tak pernah pasang. Daripada saya pasang radio, nak pasang radio agama, iKing ke, dia ada 2-3 siri agama. Ada anak, dia punya apa dia panggil tu? Dia punya frekuensi tak cantik, ada gangguan all the time, kan? Baik kita baca Quran sendiri, kita ceramah sendiri lagi bagus. Saya boleh dengar radio yang tak apa-apa tu kan. Frekuensi dia tak bagus. Jadi kita isi masa-masa yang berkenaan. Ada orang tanya, ustaz, di sunnah tak kita keluar rumah kita baca ayat kursi? Saya kata wallahu taala alam, tidak ada dalam set sunnah Rasulullah SAW. Bila kita keluar rumah kita baca apa-apa surah atau kita baca apa-apa ayat in spesifik. Sementara jika ada fadilat-fadilat tertentu, bila keluar rumah baca ayat kursi dapat sekian-sekian, pahala sekian-sekian, setahu saya tidak ada. Ya. Dan kita tak nafilah dalam market kita ni fadilat-fadilat yang tak ada sandaran ni memang sepok. Ya, Nusantara Melayu ni bab fadilat memang nombor 1. Tapi sayang sekali semua tidak autentik. Tak ada sandaran, tak tahu mari daripada mana kan. Kadang ada dalam buku juga, ada dalam kitab pun, ya. Tapi tak semestinya benda tu diakui di sisi syarak, ya. Itu saja yang kita tahu. Baca zikir, baca doa apa yang ada, kemudian kita isi masa dengan apa-apa yang kita tahu. Kita ingat ayat Quran, go for it, baca. Kita ingat apa-apa zikir, kita baca, kita boleh selawat, kita boleh tasbih, boleh tahmid, tak kisahlah, ya. Baik, kemudian kita jumpa orang, kita bagi salam. Itu yang kita bincang dulu. Kita bagi salam, ya. Sekurang-kurangnya assalamualaikum, sekurang-kurangnya. Ataupun tak salah kalau kita kata assalamualaika, ya, boleh juga. Tapi yang paling bagus kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar, kepada orang memberi salam ialah dia membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling bagus. Tapi sekurang-kurang salam ialah assalamualaika. Boleh juga assalamualaikum, boleh juga assalamualaikum warahmatullahi, boleh juga, dan itulah yang terbaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengoklah, ya. Kadang-kadang kita nak bagi salam ni kan, selisih mutu dengan mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia dah lepas lah, tak ada dia nak jawab. Tengoklah kesesuaian yang macam mana, ya. Assalamualaikum jalan, salam, cukup lah tu. Janji sama-sama bagi salam, ya. Sama juga bila orang bagi salam, kita jawablah sekurang-kurangnya waalaikumsalam. Tapi sebaik-baiknya kita jawab penuh, ya. Itulah konteks-konteks salam yang ada, dan kita dah baca dulu akan kelebihannya yang banyak sekali. Dan salam ni bukan hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dia telah ada sejak zaman Nabi Adam AS, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Adam, seumpama diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Umrah bin Husain, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya Nabi Adam memberi salam kepada malaikat, dan malaikat jawab, ya. Dan kita lihat dalam agama Nasara pun ada salam, ya. Ada dia own greeting.
kita pun ada salam. Jadi kita berilah salam sesama kita. Sementara perkataan salam itu sendiri ada perkataan yang amat baik. Ia adalah nama Allah, Assalam. Kita pun Islam daripada Assalam. Dan agama Islam pun amat-amat mementingkan keselamatan. Assalam. Jadi satu perkataan yang amat baik. Kemudian kita bersalam, dah sebut juga hari itu. Lepas kita bagi salam, kalau boleh kita salam, kita salam. Kerana Nabi SAW berkata, siapa yang memberi salam dan dia bersalaman, maka akan gugurlah dosanya seumpama gugurnya daun-daun kayu daripada pokok yang kering. Itu saya dah baca, itu hadis Ahmad yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mana hadisnya? Kemudian kalau orang bersin, kita tashmid. Jika ia berkata alhamdulillah. Orang tu bersin, acum, dia kata alhamdulillah. Kita kata yarhamukallah. Ya? Kalau dalam semayang ustaz, kalau dalam semayang sebagian ulama kata boleh jawab dengan berkata yarhamuhullah, jangan yarhamukallah, yarhamuhullah. Tapi sebahagian tidak menggalakkannya. Ya? Saya jawablah pasal dalam semayang. Sebab dia pun tak kata alhamdulillah. Tahu, tapi kalau in case dia kata alhamdulillah, kan? Allahu akbar. Ada sebagian ulama kata bila dia semayang, dia bersin, dia tak boleh kata alhamdulillah. Sebagian kata dia kata boleh kata alhamdulillah, dan itu pendapat majoriti, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. As long as dia tak jadikan alhamdulillah tu part of daripada al-Fatihah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, acum, alhamdulillahirabbil alamin. Dia alhamdulillah dia bersih tu, dia sama tu dengan al-Fatihah. Tak boleh lah, ya. Tapi the rest dia boleh. Tengah dia qiyam, dia acam alhamdulillah. Tengah sujud, acam alhamdulillah. Tengah rokok, acam alhamdulillah. Digalakkan, ya. Tapi seumpama dia baca zikir yang lain lah, perlahan lah, ya. Dan orang yang mendengar, kokok dia dengar member dia bersin, member dia kata alhamdulillah. Boleh jawab tak boleh jawab? Sebagai ulama kata jangan jawab, because itu dalam semayang. Sebab kata boleh jawab, tapi kalau dia nak jawab, dia hanya berkata yarhamuhullah. Ya, cukuplah. Tapi saya personally bila orang bersin dalam semayang, saya tak jawab, ya. Saya diamkan saja. Melainkan kalau saya bersin, saya akan berkata alhamdulillah secara perlahan. Of course lah, bila saya baca alhamdulillah secara perlahan, memang saya tidak dengar, ya. Jadi macam mana dia nak kata yarhamukallah atau yarhamuhullah sedangkan dia tidak mendengarnya. Tapi kalau orang tu bersin dia tak kata alhamdulillah, kita tidak perlu berkata yarhamuhullah. Sebab Nabi ada dua orang bersin di sisinya. Seorang kata alhamdulillah, Nabi berkata yarhamuhullah. Seorang lagi bersin, dia tak kata apa-apa, Nabi pun diam. Jadi sahabat tanya, tadi dua orang bersin wahai Rasulullah, seorang kamu kata yarhamuhullah, seorang kamu kata yarhamukallah, seorang kamu tak kata apa-apa. Nabi kata, ini sebab dia kata alhamdulillah. Dan bila seseorang itu berkata alhamdulillah, menjadi tanggungjawab kita untuk tashmid, yakni berkata yarhamukallah. Bahkan kalau kita belajar dalam hakul muslim, hak sesama muslim, ada beberapa lah, ya. Antaranya ialah kita berkata yarhamukallah tak kala dia berkata alhamdulillah ketika bersin. Itu merujuk pada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah. Hakul muslim ala muslim khamsun aw sittun. Hak muslim sama muslim ni ada 6 atau ada 5. Nabi berkata iyadatul marid, tashmitul janaiz, radus salam, ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Hak muslim sama muslim pertama ialah menziarahi jika dia sakit. Yang kedua, mengikutinya jika dia mati. Pergi bantu semayang kat dia ke, pergi kat kubur dia ke, ya. Yang ketiga ialah kita datang bila dijemput. Dia buat kenduri jemput, kita datang, ya. Tiga. Yang keempat, apa tadi? Niadatul marid, ittiba'ul janaiz, radus salam, jawab salam. Bila sahabat kita bagi salam tak jawab, berdosa, kena jawab salam, radus salam. Dan yang kelima ialah tashmitul atis. Itulah kita tashmid, kita berkata yarhamukallah bila sahabat kita bersin. Itu termasuk tanggungjawab tu, hak sesama muslim, ya. Baik, selain daripada itu, bila kita berada di luar juga, kita digalakkan supaya bertolak ansur sesama kita. Kerana ada banyak hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita saling bertolak ansur, saling kita lembut hati sesama kita. Umpama dalam hadis Bukhari daripada
Jabir radhiyallahu taala anhu, kata Nabi rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Taala amat merahmati bagi orang yang mudah berkira, lapang dadanya, baik hatinya bila mana dia berjual, dia membeli dan dia berurusan sesama manusia, ya. Bila dia qada, yakni dia melakukan satu hukuman ataupun dia buat keputusan dalam sesuatu hal, ya. Dia orang yang mudah berkira, lapang dada. Ya. Bukan cengih lah kita kata, ya. Nah, itu sikap yang amat baik sekali bila kita bercampur sesama manusia. Ini dalam konteks kita muamalah atau berinteraksi sama kita, ya. Bagi salam, jumpa bagi salam, jabat tangan. Kemudian kita lembut hati dan baik hati kepadanya, ya. Kita juga disuruh supaya menjaga lidah agar kita tidak berkata-kata melainkan hanya perkara yang baik-baik sahaja, dan jangan sesekali kita menyakiti orang-orang yang kita berinteraksi dengannya, ya. Cakap yang baik-baik sahaja, ya. Sebab itu Nabi SAW bila hantar Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, Nabi berkata kepadanya, seumpama diriwayatkan Sunan Abi Dawud, kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Walaupun Muaz nak pergi ke Yaman jadi pemimpin, tapi Nabi masih menyuruh kepadanya supaya berakhlak yang baik. Hadis itu adalah hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Saya tengok hadis ke berapa, 28 kot, macam itulah, 20 lebih macam tu, ya. Jadi berkata-kata dan kata-kata yang baik, dan jangan kita berkata-kata dan kata-kata yang tidak baik sehingga menyakiti orang, ya. Of course lah, kita tidak boleh menghina, mencerca, merendah-rendahkan, memfitnah atau menggunakan kata-kata yang buruk, memanggil seseorang dengan nama-nama yang tidak sesuai baginya. Semua-semua itu amat dilarang sama sekali, ya. Di atas banyak sebab. Pertama, of course lah, ia adalah akhlak yang buruk sebagaimana yang saya telah sebutkan. Kata-kata yang buruk ni adalah pancaran daripada akhlak yang buruk, ya. Tak ada istilah dia mulut dia jahat, orangnya baik. Tak tahulah kot macam mana boleh timbul istilah perkenaan. Kita ni suka buat istilah sendiri je. Kadang-kadang dia bercanggah dengan syarak, ya. Ataupun kita kata dia mulut dia jahat, hati dia baik. Hati tu, mulut tu mari daripada hati lah. Kalau hati dia baik, mulut dia pun baik lah. Macam mana mulut dia jahat, hati dia baik? Mungkin ada jugalah macam tu. Mungkin, ya. Jadi kerana ia bukan akhlak yang baik, sedangkan Rasulullah SAW diutuskan untuk menunjukkan kepada manusia akhlak yang baik, ya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi sebutlah hadis Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, Al-Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta'nya, dan mungkin ada lagi dalam sanad-sanad yang lain, ya. Tidak aku diutuskan ataupun sesungguhnya aku diutuskan kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Sebab itu kita belajar sejarah dakwah Rasulullah SAW. Kita kata tidak ada manusia yang boleh dicontohi dari sudut akhlaknya melainkan Rasulullah SAW, ya. Masa hidup apa orang tak kata pada Nabi, ya. Banyak orang kata benda-benda buruk kat Rasulullah, banyak sangat, ya. Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya meriwayatkan daripada Nu'aim bin Abdullah, orang kata kat Nabi ni pemecah belah Quraisy, ya. Orang kata pada Nabi menghina tuhan-tuhan Quraisy. Orang kata Nabi mengaibkan agamanya. Nabi tak buat belaka tu, ya. Orang kata Nabi gila, kata Nabi ahli sihir dan macam-macam lagi, ya. Tapi Nabi steady, ya, kan. Sebab orang yang berakhlak kebiasaannya bukan hanya luaran dia bagus, tapi spiritual dalam dia pun kuat. Orang nak kata apa, katalah, aku bukan begitu. Dan orang yang dekat denganku, dia tahu aku siapa. Sebab tu ada seorang hamba Allah, seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim,
Dia tahu daripada jauh. Dia tak duduk di Mekah, dia duduk di luar. Tak tahulah negeri mana, tapi dia tahu di Mekah ada seorang hamba Allah nama Muhammad. Seorang yang bagus, harta-harta orang Quraisy, dia tukang jaga. Depa panggil dia sebagai Al-Amin. Tiba-tiba aku dengar dia orang kata dia gila. Dia tukang bomoh, dia pun nak gila jampi Muhammad. Dia kata Muhammad gila kan. Dia bomoh dengan hati yang baik, niat yang baik. Dia bomoh pakai jin lah, pakai angin. Dia pergi juga. Nak pergi ubah Nabi Muhammad SAW. Pergilah. Pergi. Niat nak jampi Nabi. Sebelum Nabi jampi dia, sebelum dia jampi Nabi, Nabi jampi dia dulu. Dia masuk jumpa Nabi. Nabi baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hak tu hak Nabi baca. Terpegung dia. Ya Allah, tak gila rupanya. Gila apa? Muhammad telah baca satu perkataan yang amat hebat sekali. Aku dah banyak baca syair-syair Arab. Aku dah banyak baca jampi-jampi Arab. Tapi aku tak pernah dengar satu perkataan sehebat ini. Mustahil orang gila boleh baca macam ni, dia kata. Memang Nabi tak gila. Akhirnya dia masuk Islam hanya kerana perkataan itu. Itu dipanggil khutbatul hajah. Saya baca, nak kuliah kan saya baca yang tu kan. Itu ucapan Nabi bila Nabi nak memulakan suatu perkataan. Sahabat Nabi pun bila nak mulakan satu perkataan, itulah ucapannya. Lepas itu, kebiasaannya orang belajar Quran, belajar hadis Nabi, dia akan memulakan ucapan dengan membaca ucapan berkenaan. Saya pun selalu baca yang ni kan. Itulah cerita dia. Dia panggil khutbatul hajah. Khutbah bila kita nak memulakan suatu hajat, satu ucapan. Jadi akhlak kenapa kita tak boleh berkata kata yang buruk? Pertama, kerana ia bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah guna kata-kata yang buruk. Yang kedua, kerana dia berdosa besar. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela orang-orang yang beriman adalah dosa besar. Membunuhnya adalah kekufuran. Hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Tak boleh kita nak kata orang tu jahat, orang tu bengong, orang tu bodoh, orang tu natai, orang tu begitu, orang tu begini. Tapi kalau kita kata sama-sama kita dengan sebab keakraban, tak apa. Kita sama-sama adik-adik kita Kelantan lah, natemu. Itu lain. Itu kita bukan cerca dia. Itu perkataan akrab sesama kita. Saya pun selalu natai kalau adik saya, kakak saya. Bengong kamu ni. Biasa. Tak apa, sama-sama kita kan. Itu bukan lafaz cerca ya, itu lafaz akrab. Hurufnya tidak sama. Tapi kalau saya kata natai kat pengerusi, memang saya cari gaduh dengan dia lah. Natai mu pengerusi. Bodohmu ni. Itu memang cari gaduh, kata yang tidak baik. Tapi kalau kita dengan sebab perkataan tu keakraban dia lain. Ya, sama-sama kita cakap aku kau je. Tapi kalau kita tak kenal, kita kata saya, awak, dia lain-lain ya penggunaan itu. Dosa besar, sibabul muslim fusuq. Jangan sekali-kali kita sibab, mencerca, menggunakan kata-kata yang buruk kepada sesama muslim. Dosa besar. Ya. Dan of course lah Nabi larang. La tasubanna ahada. Ada seorang sahabat Nabi, first time dia jumpa Nabi. Nabi bagi 8 pesanan kepadanya. Seumpama riwayat Abi Dawud. Dalam Riyadhus Shalihin, Nawawi masuk lekat dah. Adab sama muslim ni macam mana. Salah satu yang Nabi ajar kepadanya. First time dia jumpa Nabi, nama Jabir bin Sulaim. Apa benda Nabi ajar kepadanya? Salah satu Nabi kata, la tasubanna ahada. Jangan kamu cerca sesiapa pun sekali-kali. Jangan hina. Nabi kata kepada dia. Dia pun kata, fama sababtu ahadan la hurran wala abdan wala ba'ira wala syatan. Pertama kali jumpa Nabi, Nabi bagi pesanan kepadanya. Salah satu, jangan cerca, hina atau kata buruk pada sesiapa. Terus dia buat. Dia kata, aku tidak pernah mencerca walau sesiapa pun, walaupun seekor haiwan. Aku tak pernah cerca unta, aku tak pernah cerca kambing. Usahakan manusia. Binatang pun dia tak kata celaka lah mu ni, bengong lah mu ni, tak ada. Haiwan tu, manusia lebih-lebih lagi ya. Dan of course banyak lagi sebab-sebabnya.
Akhir sekali kita takut kita jadi muflis. Muflis ni ialah orang yang banyak pahalanya, banyak zakatnya, banyak hajinya, banyak semayangnya, banyak puasanya, banyaklah banyak. Tapi dengan sebab dia syatama haza, qazafa haza, akhaza mala haza, daraba haza, Nabi kata dia buat ke orang macam ni, dia kata ke orang macam ni, dia ada ambil hak orang macam ni. Akhirnya kebaikan dia terbang pergi pada orang lain. Kita hidup kat dunia ni semayang banyak dah. Tak banyak semayang. 5 waktu berjemaah. Orang lain tak sampai 5 waktu berjemaah. Oh, banyaklah aku semayang ni. Kan? Baca Quran. Banyak aku baca Quran. Satu hari satu juzuk. Oh, banyak dah tu. Orang lain tak sampai satu juzuk pun. Setahun dah khatam. Ya? Kalau satu hari satu juzuk, sebulan. Kan? Alah, satu hari satu muka surat tuan-tuan, 2 tahun confirm khatam. 2 tahun, kalau 10 tahun dah 10 kali khatam, banyak dah tu. Ada orang langsung tak khatam. Oh, banyaklah aku baca Quran ni. Satu huruf 10 pahala. Hitung sendirilah. Al-Fatihah saja ada berapa ratus huruf. Banyak kan? Tapi terbang. Habis. Ya. Dan bila habis pahala kita akan ambil dosa-dosa orang yang kita lakukan kejahatan kepadanya. Wajah kat orang ni tak sebenarnya kita pukul dia, kita belasah dia, kita zalim ke dia. Kadang-kadang kita ada mengatakan sesuatu yang buruk, bukan sahaja di hadapannya, takut-takut di belakangnya. Maka sebab itu kata Sufyanus Tsauri rahimahullah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajut Talibin. Nusantara Melayu ni kan bagus. Pasal aliran Melayu ni aliran tasawuf. Walaupun ada jugalah benda-benda yang batil dan tak betul dalam tasawuf tu. Kita tak nafikan. Ya. Tapi baguslah belajar akhlak. Imam Ghazali ajar banyak benda-benda yang baik. Ya. Dan dinukilkan juga kata-kata ulama dulu-dulu yang bagus-bagus. Kata Sufyanus Tsauri. Ya. Kalau aku nak mengumpat atau mengatakan seseorang atau menghina seseorang, baik aku hina mak aku. Kerana pahalaku akan pergi kepada ibuku daripada aku hina orang lain, ataupun aku kata buruk pada orang lain, atau aku mengumpat mereka, kerana pahala aku akan pergi kepada dia sedangkan aku tidak mengenalinya. Ya, kata dia lah macam tu. Ya, insya-Allah taala. Dan banyak lagi banyak lagi benda-benda yang kita nak kena buat bila kita berada di luar. Kita saling menasihati sesama kita. Ya, itu juga satu benda yang baik. Kita saling membantu sesama kita. Itu juga amat-amat digalakkan. Kita menderma atau memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, itu pun benda yang bagus. Ya? Kerana Nabi SAW bila dia bagi ceramah dekat masjid atau seumpamanya, bila ada orang-orang yang miskin mendatangi baginda, baginda akan menyuruh sahabatnya membantu orang yang datang itu. Ya? Kerana orang Muslim, dia mesti ambil tahu hal orang Muslim yang lain. Laisa minna man la yahtam bi amril muslimin. Ya, bukanlah di kalangan kita orang-orang yang tidak mengambil tahu akan orang Islam yang lain. Ya, laisa minna man syab'an wa jaruhu ja'i. Dalam hadis Al-Hakim daripada Ibn Abbas, Nabi kata bukan di kalangan kami orang yang dia kenyang tapi jiran di sebelah rumahnya dalam keadaan kelaparan. Dan mungkinlah ada beberapa yang lain, banyak juga lah ya dinukilkan oleh si pengarang, insya-Allah taala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu untuk malam ni. Tak ada azan tadi. Pasal Ustaz tak berhenti, cakap aja kan. Kali stop Ustaz, nak azan Ustaz. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita dapatlah kongsi sebagai ilmu yang bagus pada malam ini. Apa kita tak dapat ingat kesemuanya, tapi dapat ingat poin-poin yang penting, insya-Allah taala ya. Dan selebihnya kita akan kongsi pada kuliah yang akan datang, mudah-mudahan lah ya. Bulan depan cuti sekolah kot saya, cuti sekolah